Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kali gunanya dapat lagi sama-sama kita berkumpul dalam sesi pembelajaran secara online. Jadi untuk tajuk tahun 6 pada hari ini kita akan belajar tentang ibadat puasa pada bulan Ramadan. Boleh rujuk buku teks muka surat 115. Okey, kita tengok sama-sama kat sini. Pengertian puasa. Pengertian puasa: menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Jadi masuk puasa ni kita tahan diri kita. Kita tahan diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa. Nanti kita akan belajar apa perkara yang membatalkan puasa. Bermula dari terbit fajar. Terbit fajar ni maksudnya fajar ni matahari, terbit matahari tu. Kalau bahasa mudah kita ni azan subuh lah. Azan subuh tu kita panggil terbit fajar hingga terbenam matahari. Waktu dia daripada terbenam matahari hingga waktu maghrib, azan maghrib, berserta dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Kena ada niat dan syarat-syarat tertentu. Nanti kita akan belajar apa syarat-syarat puasa ni. Okey, hukum dia, hukum berpuasa. Kalau soalan tanya apakah hukum berpuasa, mesti kita jawab wajib. Sebab puasa ni berada dalam rukun iman ke rukun Islam? Rukun Islam, berpuasa di bulan Ramadan. Okey, wajib kepada orang yang cukup syaratnya. Apa syarat-syaratnya ini kita akan belajar. Okey, dari segi sains, puasa ni bermanfaat kepada tubuh badan kita. Kita tengok, puasa merehatkan sistem pencernaan. Ni dari segi sains. Sains cakap dengan puasa ni kita dapat rehat sistem yang ada dalam anggota tubuh badan kita ni. Okey, sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan ni maksudnya sistem yang memproses makanan daripada yang kita nampak kita makan tu kepada dia keluar menjadi najis. Dia mencerna makanan tu menjadi najis, diproses dah. Okay, bermula daripada mulut, lepas tu kerongkong, yang ni perut, yang ni usus kecil dan usus besar. Kita tengok sama-sama. Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Dia kat daripada atas mulut ni sampai usus ni bawah. Fungsi organ pencernaan saling berkait. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Setiap makanan tu mengandungi zat. Zat-zat yang baik tu dia akan diserap ke dalam badan kita. Dia akan serap untuk membantu badan kita aktif lah. Kalau waktu kita kena makan makanan yang berkhasiat, dan makanan yang tidak dapat dicerna tu dia akan keluarlah daripada tubuh badan kita. Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas, ni pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Empedu pula untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Dia kegunaan dia dari segi sains lah. Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Kan kita puasa ni bebanan makanan ni kurang lah masuk dalam badan kita kan. Dah puasa tak boleh makan. Proses penyahtoksidan yang berlaku melapangkan sumbatan dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Kalau kita kurang makan ni, saluran dalam badan kita ni dia akan menjadi lapang, darah semua melancar berjalan, dan dia akan membantu tubuh badan kita untuk aktif lah.
dan pernafasan serta membakarkan oksigen. Oksigen tu penting untuk kita. Okey, jadi itu dari segi sains tentang kebaikan berpuasa. Okey, kita tengok muka surat sebelah tentang dalil nakli. Ustaz dah terangkan kan, dalil nakli. Nakli ni mesti berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Puasa ni ada ayat dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Dalam Quran hukumnya wajib. Bila Allah disebut dalam Quran, tidak dapat tidak, kita kena wajib berpuasa. Okey, mari kita tengok sama-sama syarat-syarat wajib berpuasa. Apakah syarat dia? Dalam erti pengertian tadi dia ada syarat-syarat tertentu. Apa syarat dia? Pertamanya kena Islam. Orang yang Islam dia, orang beragama Islam wajib berpuasa, tidak wajib pada agama lain. Agama Cina ke, Hindu ke, Kristian ke, tak wajib berpuasa. Yang kedua, berakal. Berakal. Kita ni yang berakalan. Berakal ni boleh berfikirlah. Akal, kita ada akal. Otak ada pun kita ada akal. Kalau binatang ada otak tapi tak ada akal, dia tak boleh nak berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Kita manusia ada akal. Orang gila boleh tak? Orang gila tak boleh, sebab dia akal dia tak betul, jadi dia tak wajib berpuasa. Yang ketiga, baligh. Baligh ni maksud cukup umur. Cukup umur dia wajib berpuasa. Kalau perempuan umur berapa? 12 13 tahun dah cukup dah umur, dia dah tahid. Kalau lelaki dia lewat sikit. Jadi bila dah cukup umur, dia dah matang, dia wajib berpuasa. Walaupun sekarang ni kamu tak cukup umur lagi, tapi kamu kena berlatih lah, berlatih untuk berpuasa. Dan yang keempat, mampu berpuasa. Kita mampu berpuasa. Kalau kita ada sakit ke, tak mampu berpuasa, jadi tak wajib lah ke atas kita untuk berpuasa. Ingat, syarat wajib puasa ada 4. Pertamanya Islam, berakal, baligh dan mampu berpuasa. Okey, kita tengok muka surat sebelah dia, rukun puasa. Rukun puasa pertamanya, niat berpuasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Kalau kita nak niat puasa ni, contohlah kalau esok puasa, sebelum tidur malam ni kita dah kena niat dah puasa. Sebelum sahur pagi esok, kita kena niat puasa awal. Sebab itulah kalau kita boleh, kita niat puasa tu setiap hari. Kalau kita kadang-kadang lupa, tak ingat, kita niat puasa sebulan terus. Tapi kalau kamu ingat hari-hari, kena niat puasa. Kalau mudah sebelum tidur lah. Sebelum tidur tu kita baca doa tidur dan kita terus niat puasa. Apa niat puasa? Lafaz niat puasa ialah nawaitu sawma qadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dah biasa kan dengar nawaitu sawma qadin. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tu niat puasa, kena niat. Kita kena niat puasa ni. Yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Kita kena menahan diri kita ni. Kita tahan diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Kita akan tengok kat belakang tu, surat seterusnya. Dan serta memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Apa rongga yang terbuka kat badan kita ni? Banyak kan? Mulut, hidung, lubang hidung kita tu rongga terbuka.
lubang telinga, tu rongga yang terbuka. Kita dilarang memasukkan sesuatu, kita masukkan tu ke dalam rongga terbuka. Ingat, rukun puasa ada dua je. Pertama niat, yang kedua menahan diri daripada perkara membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Okey, kita tengok seterusnya sunat puasa. Sunat puasa ni apa maksud sunat? Kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Sunat, tapi kita kena buat lah. Wajib, apa maksud wajib? Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Sunat ni kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat tak dapat apa-apa, rugilah. Jadi kita kena buat sunat puasa. Pertamanya bersahur. Sahuran, kita makan sahur pagi sebelum azan subuh. Tu sunat dia, sunat. Kita kena bersahur. Jangan kita tinggalkan sahur ni. Sahur ni besar pahala dia. Kita kena jangan tinggal lah. Selalu kalau kita dah tidur, dah malas nak bangun, kita tinggal puasa. Kalau boleh elakkan. Yang kedua, mentakhirkan sahur. Mentakhir ni apa maksud mentakhir? Melewatkan sahur. Melewatkan, kita lewatkan sahur ni. Contohlah kalau azan pukul 6 pagi, kita boleh dah sahur pukul 5, 5.50, 5.45. Kita lewatkan sahur kita tu. Janganlah kita awalkan sangat. Kalau malam tu kita pukul 12 tak tidur lagi, tengok bola ke apa, terus sahur. Sahur terus, pagi esok tak payah bangun. Tak boleh. Kita tak dapat sunat puasa tu lah. Kita kena melewatkan sahur. Bangunlah pukul 5, kalau subuh pukul 6, 5.30 tu dah boleh dah sahur. 5.30, pukul 5, tu kita kena lewatkan sahur. Yang seterusnya menyegerakan berbuka. Kita segerakan berbuka puasa. Bila kita azan tu, terus buka puasa. Jangan nak tunggu apa-apa lagi. Segerakan berbuka puasa. Janganlah kita acah-acah nak dapat pahala banyak. Tak nak lah. Dah azan maghrib, kita tak nak lagi buka puasa, nak pahala banyak lagi. Nak tunggu isyak pun nak buka, tak boleh. Dengar azan maghrib, terus baca doa dan terus berbuka. Menyegerakan berbuka, walaupun dengan seteguk air ataupun dengan kurma je. Kita kena bersegerakan berbuka. Yang seterusnya, disunatkan berbuka dengan rutab ataupun tamar. Kita sunat berbuka dengan rutab. Apa maksud rutab? Rutab ni kurma. Kurma ataupun tamar. Tamar pun samalah, kurma. Tengok info kat bawah. Rutab ialah kurma basah, tamar ialah kurma kering. Ni bahasa Arab lah, rutab ni. Kita bahasa mudah ni kurma lah. Kita sunatkan berbuka puasa dengan kurma. Kalau tak ada kurma, bukalah puasa dengan air kosong, seteguk air kosong. Tu sunnah. Dan yang terakhirnya, berdoa sebelum berbuka. Kita disunatkan berdoa. Doa kita niat lah. Kalau doa buka puasa apa, awang malah kasum tu kan, kita niat baca tu. Kalau boleh kita bacalah niat kita doa sebelum berbuka puasa. Itu adalah sunat-sunat puasa. Kalau kita buat semua perkara ni, insya-Allah pahala tu akan berlipat kali ganda. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Syarat-syarat sah puasa. Dia cakap apa ni? Syarat-syarat tadi kan, dalam pengertian tu. Apa yang syarat yang membuatkan puasa kita ni sah? Puasa kita ni diterima oleh Allah. Okey, yang pertama Islam. Kita kena beragama Islam. Itu syarat sah puasa. Yang kedua, mumayyiz. Apa maksud mumayyiz ni? Mumayyiz ni kita dapat membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Mumayyiz tu masuk mumayyiz. Kita mampu membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau budak kecil ni dia tak mumayyiz lagi. Contohlah kalau adik kamu ada adik yang umur 1 tahun, 2 tahun, cuba kamu ambil
coklat dengan pasir. Cuma bagi kamu dia, dipilih yang mana. Mesti dipilih. Nak pasir pun, coklat pun dia ambil, pasir pun dia nak ambil juga, dia nak makan. Dia tak dapat nak memilih lagi mana yang baik, mana yang buruk. Tu masuk mumayyiz. Kalau kamu ni dah boleh pilih kan, mesti kamu nak. Kalau ustaz bagi kamu coklat dengan pasir, kamu nak mana? Mestilah kamu nak coklat lah kan. Pasir tu tak nak. Kamu dah mumayyiz lah, boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang seterusnya, berakal. Berakal macam tadi lah, kita ada akal, mampu berfikir. Kalau orang gila tak ada akal. Yang terakhir, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Suci daripada haid. Haid ni, nifas dan wiladah ni untuk orang perempuan lah. Haid ni dia datang haid, darah yang kotor. Nifas dan wiladah ni bila dia melahirkan anak, darah yang keluar tu, bila datang tu dia tak sah untuk berpuasa. Dia tak boleh puasa. Kalau dia puasa ketika dia datang haid, nifas ataupun wiladah, puasa ni tidak diterima, tidak sah. Okey. Jadi ingat, berapa syarat sah puasa? Pertama, Islam, mumayyiz, berakal, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Darah haid, nifas dan wiladah ni khas untuk orang perempuan sahaja, lelaki tak ada. Tadi tak ada alasan lah untuk meninggalkan puasa. Okey, kita tengok seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa? Puasa kita ni tidak diterima. Batal lah, maksudnya kita batal semayang ni, tak terima lah. Kita kena, kalau puasa ni, kalau tak terima, batal, kita kena gantilah. Apa perkara ni? Pertamanya, melakukan jima' di siang hari. Ni melakukan jima' ni dia hubungan suami isteri di siang hari. Jadi perkara akan membatalkan puasa. Yang seterusnya, muntah dengan sengaja. Muntah, contohlah kamu malas nak puasa, kamu pergi bilik air, kamu pergi jolok tekak kamu ni, tiba-tiba muntah. Tu dengan sengaja, kamu paksa dia muntah. Jadi puasa kamu akan batal. Muntah ni dengan sengaja lah. Kalau kamu tak sengaja tak apa. Contohlah kamu demam kali tu, kamu puasa, tiba-tiba muntah. Muntah tu tak sengaja, tidak akan membatalkan puasa. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum ni perkara biasalah. Kalau kamu makan dan minum dengan sengaja, batal lah puasa. Kalau tak sengaja tak apa. Kalau tak ingat ke, bangun-bangun pagi, pergi buka peti, minum air, tengok kamu lupa kamu berpuasa. Tu tak apa, batal. Ni makan dan minum dengan sengaja. Yang seterusnya, haid, nifas dan wiladah. Ni datang haid, ni untuk orang perempuan. Jadi bila dia datang haid, perkara puasa dia akan batal. Contohlah dia tengah puasa, tiba-tiba dia datang haid, jadi puasa dia pada hari itu batal. Yang seterusnya, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ni kamu keluarkan air mani dengan sengaja. Jadi perkara puasa tu kamu akan batal. Yang seterusnya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Macam tadilah, memasukkan sesuatu, kamu masuk dalam rongga terbuka, apa, lubang hidung, telinga, mulut. Kamu masukkan sesuatu ke dalam tu, jadi puasa kamu akan batal. Yang seterusnya, murtad. Apa maksud murtad? Keluar daripada agama Islam. Murtad. Jadi perkara puasa kamu akan batal. Yang terakhir, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Kalau kita pernah tengok tak orang ada penyakit sawan. Sawan dia datang tiba-tiba, dia gila sepanjang hari lah. Walaupun
sepanjang hari, contoh daripada pagi sampailah buka puasa. Jadi puasa dia akan batal. Mabuk, pengsan, kamu pengsan sekejap tak apa. Dia pengsan sepanjang hari. Jadi itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi Ustaz harap kamu boleh faham penerangan Ustaz secara ringkas ini. InsyaAllah kalau ada pertanyaan ataupun soalan, kamu boleh tanya terus pada Ustaz dalam grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Okey, jadi nanti Ustaz akan bagi latihan apa yang kamu perlu buat di dalam grup nanti. Jadi setakat itu sahaja penerangan Ustaz pada hari ini. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.